Okay, Assalamualaikum. Selamat malam. Salam. Jadi, hari ni kita akan berada dalam sesi podcast Jom Sembang Pasal Harga. Jadi, malam ni kita santai je. Okay, kita bersama dengan Hidayah, Alifah dan juga Puan Rozia. Okay, benda ni biasa saja, just cerita pasal harga, pengetahuan apa semualah. Okay. Disclaimer, semua kandungan dalam podcast ni adalah dibuat oleh pelajar dan adalah untuk tujuan akademik lah bagi subjek SPSF 2133. Okey? Okey, jadi kita pergi kepada soalan pertama kita. Keluar tak? Soalan tak keluar lagi. Tak Tak keluar. keluar lagi. Soalan tak keluar. Okey. Soalan dia tak keluar. Ini dia. Okey. Okey. Jadi soalan pertama, sebelum membeli barang, benda pertama apa yang dibuat oleh Puan Roziah kita? Buat senarai harga, senarai barang lah nak beli. Narai barang nak beli. Keperluan yang nak dibeli. Okey, berdasarkan keperluan. Okey, kalau Hidayah, macam mana? Buat apa dulu? Ya. Biasa memang list out dulu barang apa nak beli. Lepas tu tengok harga untuk different store lah. Tempat-tempat kedai macam tu. Okey. Alifah? Sama je. List barang dulu apa yang nak beli. Lepas tu biasanya kalau ada benda yang sama, cek dulu harga yang lagi murah, lepas tu beli yang paling murah lah. Okey. Cari yang murah. Okey, yang kedua. Selalu tak bandingkan harga barang yang dibeli. Kita tanya Alifah. Selalu tak bandingkan harga? Selalu sangat. Nak jimat kos. Nak jemat kos. Okey, kalau Dayah? Tengok jugalah. Kalau barang yang selalu beli memang kita pilih yang berkualiti. Tapi jarang beli kita based on paling murah sekali. Okey. Antara. Untuk kepada apa? Kekerapan lah. Untuk Yes. Puan Roziah macam mana pula? Sama juga. Okey. Tapi oleh sebab selalu berbelanja di satu atau dua lokasi yang kerap, kadang-kadang tu barang kita tengok pada jenama dan kualiti lah. Okey, ikut pada jenama. Okey, jadi ada tak buat kajian harga barang yang kita nak beli tu sebelum kita beli? Maksudnya sebelum kita beli apa-apa lah, barang tu kita pergi kat Google dulu tengok harga tu ke, ada tak? Macam mana Puan Razia, ada tak? Okey, kalau survey awal biasanya barang online lah. Barang online biasa kita semak dulu. Okey, sama ada melalui dealer ataupun Facebook, okey, ataupun supplier-supplier lain lah. Okey, kalau barang runcit ataupun keperluan rumah, biasa di lokasi lah, kita banding harga di lokasi. Okey, kalau Hidayah macam mana? Saya sama je pendapat macam Puan Rozia. Kalau barang rumah yang selalu kami beli memang kami akan pergi ke tempat tu dan baru kita orang buat kajian lah. Tapi kalau barang-barang yang macam online baru kita orang akan buat kajian. Yang Shopee ke macam tu. Sebab jarang beli kan. Okey, faham. Yana? Sama. Kenapa sama? Sebabnya kalau macam selalu beli online kan, selalunya pun kalau tengok dulu barang tu elok ke tak elok ke. Kalau beli online tu biasanya tengok orang post barang tu, sampai dekat orangnya elok ke tak barangnya tu. Mau kepada tengok barang lah daripada harga lah macam tu. Okey, faham. Okey, kita pergi kepada something more kepada barangnya sendiri. Ingat lagi ke tak? So sekarang ni dah musim PKP semua, ingat lagi tak harga barang yang dibeli sebelum ni? Tak kisahlah barang apa. Kalau ingat, boleh tak bagi tahu barang apa dan berapakah harga tersebut? Kita start dengan Dayah. Barang apa-apa je lah. Apa-apa je, ingat tak? Keperluan.
Roti kot paling latest beli. Okay, kalau roti tu berapa harga dia? Lalu, alamak. RM2 something macam tu. Something. Okay, kalau Alifah? Itu. Yang paling latest ni pun beli casing phone dalam RM6, RM5 gitu. Tak sampai RM10. Okay. Kalau Pak Rozia pula macam mana? Ini beli online kan? Tak kisah apa-apa. Ingat Oh. lagi tak harga tu? Yang terkini baru beli semalam, RM80 lebih. Barang apa tu? Keperluan dapur, barang dapur. Barang dapur. Uh, Okay. Jadi kita pergi ke bahagian seterusnya. Kita dah selalu cerita pasal barang keperluan harian kan? Antara semua jenama yang ada ni, anda semua suka yang mana? Kita start dengan Daya. Kalau Daya antara 4 jenama ni, Daya prefer Village Grocer. Ataupun Jaya Grocer, sama je kot. Dia punya cawangan. Kenapa pilih Village Grocer? Sebab bagi Daya, bagi Daya lah kalau beli barang, kita lebih suka tengok kawasan tu teratur dan dia punya barang-barang tu, especially macam sayur ataupun buah, dia nampak fresh macam tu. Dari segi aturan sangat kemas lah kalau pergi. Dan kualiti dia pun okay, which is bagus lah. Kalau Puan Rozia? Okay, daripada 4 ni yang kerap dikunjungi ialah Tesco dan juga Maidin. Okay. Satu dari segi jarak lah, dekat juga dengan kediaman dan juga harga yang berpatutan. Okay, Alifah? Kalau nak ikutkan Tesco lah. Sebab harga dia nak bandingkan semua. Harga Tesco tu boleh jugalah murah dia berpatutan. Lepas tu dia punya barang dekat Tesco tu lagi senang nak cari. Lagi senang nak cari. Okay. Yang ni pula. Antara jenama-jenama yang ada ni, lagi suka pergi mana? Kita start dengan Alifah lah. EcoSave. EcoSave. Kenapa EcoSave? Sebabnya EcoSave harga dia banyak yang murah-murah. Lepas tu EcoSave lah yang paling dekat dengan rumah. Dekat dengan rumah. Kalau Puan Rozia? Sama juga. EcoSave juga yang paling dekat dengan rumah. Harga pun berpatutan. Dan kebanyakan barang yang diperlukan ada dijual di EcoSave lah. Okay. Kalau Daya pula macam mana? Kalau ikut jenama yang mana lebih suka, Daya lebih suka Hero Market kot. Ataupun NSK. Kenapa lagi suka Hero Market lah, SK? Kenapa? NSK macam barang dia banyak and then boleh dapat dengan harga yang lebih murah dan patutan lah. Walaupun jarak dia agak jauh sebenarnya. Kalau ikut jarak, EcoSave lah paling dekat dengan rumah. Tapi saya lebih prefer Hero Market dengan NSK. Okay, faham. Yang ni pula. Yang ni mesti selalu biasa pergi. Jadi antara 4 jenama ni mana yang lagi suka? Alifah suka mana Alifah? Antara Eco dengan DIY sebenarnya. Kenapa? Pilih satu je. DIY lah. Kenapa DIY? Sebab DIY tu DIY kan boleh cari barang yang kita nak. Lepas tu kalau contoh macam jam ke ataupun yang apa tu? Apa ya itu pelik. Lebih kurang paling senang jam lah. Sebab jam tu kita boleh cek juga kan dia punya tu bagus ke, elok ke, tak guna tu. Lagipun dia senang nak cari dekat DIY daripada Eco. Okay. Kalau Daya?
Saya prefer mesti DIY juga sebab saya rasa mesti DIY macam semua benda ada. Macam benda-benda random pun kadang ada kat situ, elektrik, makanan, semua dah kat situ, senang kalau nak cari barang. Dan pun harga dia berpatutan juga sebenarnya. Macam tu. Compare tu ada macam tu. Okay, faham. Puan Rozia pula macam mana? Kalau saya bergantung pada keperluan. Okay. Tiga jenama ni lokasinya berhampiran dengan kediaman satu, dan saya akan pergi ke lokasi berkenaan jika ada keperluan. Okay, jadi tak ada yang mana paling disukai itu, tak adalah. Okay, kalau perlu barang dekat situ, kita pergi kat situ. Sebab seingat saya lah, keempat-empat ni harganya hampir sama. Okay. Dan barang yang ditawarkan juga kebanyakannya ada di tempat-tempat berkenaan. Okay, saya pilih bergantung pada keperluan barangan. Okay. Okay, faham. Okay, yang ni more kepada statement lah sebenarnya. Duanya statement adalah saya percaya kedai runcit harga lebih murah berbanding pasar raya yang tunjukkan tadi. Kedai runcit ni biasanya dekat rumah kita. Jadi anda semua percaya tak dengan harga yang kedai runcit tu lagi murah? Kalau Puan Rozia macam mana? Okey, kedai runcit tak semua barang murah. Okey, kadang-kadang lebih mahal daripada pasar raya kerana kos dia. Okey, dan juga kos pengurusan. Sebab pasar raya dia, kalau kita maklum, mereka lebih banyak harga borong sebab mereka menjual dalam kuantiti yang besar. Kalau kedai runcit ni dia kuantitinya lebih kecil. Secara tak langsung harganya lebih tinggi sedikit daripada pasar raya. Tetapi dalam keperluan terdesak pada masa-masa tertentu, contohnya PKP sekarang ni, kalau saya tetap pergi ke kedai runcit dalam kawasan kejiranan kerana lebih kondusif. Tak perlu nak beratur panjang, okay? Tak perlu nak bergerak ke banyak tempat, okay? Kita barang-barangnya sama, cuma kita sedikit rugilah dari segi harga. Tapi lebih selesa sebab ruangnya lebih mudah untuk kita capai. Dalam tempoh PKP ni lah. Kalau dalam situasi biasa, memang prefer ke pasar raya lah. Ya, itu pendapat saya. Okay, faham. Kalau pendapat Dayah pula macam mana? Bagi Dayah, kedai runcit ni harga dia tak semua murah lah. Certain barang harga dia lebih mahal sebenarnya. Sama juga Puan Rozia kata sebab harga certain barang tinggi sebabkan dia nak cover duit untuk pengurusan semua tu compare tu pasar raya. Tapi dulu prefer lah pergi pasar raya sebab harga murah, tapi sekarang PKP kan, tak boleh buat apa. So kita cari yang paling dekat dengan rumah. Okay, faham. Walaupun harga dia agak mahal. Alifah macam mana Alifah? Tak ada komen sangat. Memang sama je dengan Puan Rozia dengan Dayah. Okay, tak apa. Okay, adakah anda semua sanggup berbelanja lebih kerana kedai tersebut berdekatan dengan kawasan rumah anda? Dia punya statement ni sanggup ke tak sanggup? Alifah sanggup tak? Dia ikut kerajinan. Ikut rasa rajin lah. Kalau macam dah dia nak sangat benda tu, lagi sanggup pergi dekat kedai yang dekat-dekat dengan rumah daripada kedai jauh. Okay, kalau Dayah? Kalau untuk barang keperluan rumah yang tiap-tiap bulan beli, dia lebih sanggup untuk pergi ke pasar raya daripada kawasan kedai yang berdekatan dengan rumah. Sebab kalau beli sekali banyak macam lebih berbaloi kalau beli dekat kedai runcit. Sangguplah pergi negosiasi yang jauh-jauh. Tiap-tiap bulan. Faham. Kalau Puan Rozia macam mana? Okey, bergantung pada situasi. Okey.
Macam sekarang dalam keadaan kita terhad macam ini, nak tak nak terpaksalah berbelanja. Okay? Tapi kalau dalam situasi normal, memang akan pergi ke pasar raya ataupun kedai yang lebih menawarkan harga yang berpatutan lah. Okay? Sebab kita pun kena mengambil kira keluar masuk kewangan kita. Okay, faham. Jadi antara 3 tag harga yang ada kat depan ni, dia ada genap, ganjil dan bersen. Ada decimal point. Jadi mana yang akan dipilih oleh Puan Rozia? Alamak, sekejap kena tengok dulu. Banyak nombor. Okay, kejap Dia harga sama je. Dia mudah-mudah pun jadi harga yang berkaitan lah. Jadi mana yang lagi suka? Mana yang akan pilih? Okay. Kena pilih satu ke? Kau boleh pilih banyak? Pilih satu lah. Mana yang lagi prefer lah. Pilih satu Senang nak kira yang tengah. Yang tengah lah. Saja. Okay. Kalau Dayah macam mana? Daya prefer yang nombor first tu. Sebab dia 199 sen kan? Kalau bunda kan jadi 199 je kan? Jimat RM1. Okay, kalau Alifah? Yang first tu juga. Sebab kalau nak beli banyak barang kan, kalau nak ikutkan yang antara yang kedua dengan ketiga tu, yang first tu lagi ada lagi banyak duit nak beli nanti. Banyak duit. Ya, bukan banyak duit, dia lagi ada lagi banyak barang boleh beli dengan harga yang lagi murah. Okay. Jadi perasan tak tadi bila kita bandingkan jenama-jenama yang ada tu semua kan, perasan tak setiap pasar raya tu harga dia berlainan? Alifah perasan tak? Ya. Harga kat kedai semua harga tu. Harga dekat 4 pasar raya tunjuk tadi tu ke? Yang semua tadi tu, perasan tak ada berbeza harga? Tak. Apa Alifah? Alifah apa? Tak perasan. Tak perasan, okay. Dayah? Perasan juga harga dia. Okay. Puan Rozia? Tak nampak pada visualnya. Cuma secara dari segi kelazimannya memang setiap kedai akan menunjukkan perbezaan harga sebab mungkin melibatkan kos daripada pengurusan masing-masing lah. Sebab dekat bahan yang ditunjukkan tadi tak ada menunjukkan perbezaan harga sesuatu barang yang sama di setiap pasar raya. Jadi tak nampak bezanya kat mana, harga berlainan tu di mana. Itu pendapat saya. Okay. Oh, jadi macam tu pula. Sanggup tak pergi kedai yang lagi jauh daripada kawasan rumah anda, tapi kedai tu dia tawarkan harga yang lebih murah? Sanggup ke tak sanggup? Tanya Puan Rozia, Puan Rozia ketawa dulu lah. Kalau tak terlalu jauh daripada kediaman dan keperluannya sangat-sangat diperlukan pada ketika itu, mungkin kot. Tapi sebenarnya bergantung pada keperluan. Kalau sekadar sekadar nak bergerak tu sebenarnya kita melibatkan kos yang lain kalau jauh. Okay. Pusing sana pusing sini sebenarnya jauh dekat ni sama je. Okay. Yang penting kita dapat berbelanja dengan selesa dalam masa yang sama, masih lagi memberikan nilai pada perbelanjaan kita. Maksud saya jika barang itu ada di sekitar kita,
tak perlulah bergerak ke tempat lain. Okay. Sebab kita sebenarnya akan menambah kos juga dari segi pergerakan tersebut. Okay. Kos yang lain. Bukan hanya melibatkan nilai barang itu. Itu pendapat saya. Okey, kalau Alifah macam mana Alifah? Sanggup tak pergi jauh? Jujur lah. Kalau ikutkan sanggup je, tapi sebab bawah umur tak ada lesen kereta lagi, jadinya yang mangsa yang kena bawa kereta tu lah yang kena bawa. Dia sanggup tu sanggup je, tapi yang kena memandu tu. Okey, faham. Untuk Dayah macam mana? Kalau sanggup, dia sebenarnya ikut kerajinan sebenarnya. Kita sanggup ikut kerajinan. Kalau untuk monthly memang sanggup lah sebab kita akan beli sekali banyak sebab dapat harga murah. Tapi kalau barangan macam sayur ke roti ke tak sanggup lah pergi jauh-jauh. Yang paling dekat dengan rumah je. Sebab itu pun kos minyak semua tu kena kira juga. Nak pergi jauh-jauh. Okey, faham. Okey, rasa marah atau sedih tak bila dapat tahu kedai lain offer harga yang lagi murah? Rasa marah ke kan, terbalik tiba-tiba kenapa barang ni lagi murah kan? Kenapa barang yang ni mahal kan, dah beli dah ni. Rasa marah tak? Puan Rozan macam ni? Kadang-kadang pasrah aja. Okay. Sebab dah keluar duitnya, takkan nak pergi pulang balik kan. Mungkin akan lebih berhati-hatilah. Okay. Kalau kita dapat tahu harga dekat satu kedai ni sebenarnya lebih murah daripada kedai yang sebelum ni kita pergi. Tapi ia berbalik pada kos lain yang akan ikut sama. Okey. Kalau kedai yang murah tu jauh berbanding dengan kedai yang kita beli sebelum ni, sama juga sebab dia melibatkan kos yang lain. Okey. Kadang-kadang kos melepas ni pun kita nak kena tengok juga. Sebab keperluan harian, kita tak boleh nak ambil kira mahal atau murah. Kita ambil kira perlu digunakan atau tidak. Okay. Kecuali barang-barang yang jarang-jarang kita perlukan, itu memang kita kena ambil kira lah. Kadang-kadang tempatnya jauh tapi barangnya berkualiti, kita tetap akan ke sana juga. Okay. Tapi kalau keperluan harian, saya tak ambil sangat. Yang penting boleh digunakan, boleh diperoleh segera, itu lebih baik. Okay. Kalau Dayah macam mana? Rasa nak marah tiba-tiba kan? Kenapa kedai ni lagi murah kan? Tak adalah rasa nak marah. Mula-mula tengok harga tiba tahu ada kedai lain yang jual murah. Sedih lah. Lepas tu tapi lagi prefer kat kedai yang kita selalu beli sebab kita dah terbiasa beli kat kedai itu. And then kualiti dia pun okey. So tak ada rasa marah sangat pun. Sedih sikit je. Okay. Alifah macam mana Alifah? Pendapat saya tak ada beza sangat pun dengan pendapat Dayah dengan Puan Roziah. Sama je. Sedih-sedih juga. Ke tak ada perasaan? Ada. Rasa sedih lah. Tapi pendapat sama je. Okay, kita pergi pada gadget dan elektronik pula. Okay. Biasa yang dalam gadget ni kita ada Apple, Android, banyak-banyak jenama yang kepada premium macam Apple dan juga Android yang universal. Okay, kalau rasa nak beli telefon baru kan, perkara pertama apa yang first kali yang akan anda fikirkan? Itu yang paling akan fikir. Kalau Dayah fikir apa dulu? Saya akan fikir kamera. Okay, fikir kamera. Alifah? Yang first kali lah terfikir dekat dalam otak pasal bateri phone. Dia boleh tahan lama ke tak? Okay. Kalau Puan Rozia macam mana?
Aduh, hebat telefon ni saya banyak rujuk pada anak dan juga suami. Mereka yang lebih faham. Saya I follow je. Yang penting saya boleh guna aplikasi dalam tu untuk keperluan kerjaya saya. Okey, faham. Jadi nak beli telefon kan, telefon tu berjenama, adakah disebabkan telefon tu berjenama tu untuk diterima oleh masyarakat ke macam mana? Tengok kan member pakai Apple kan, tengok kawan-kawan anak-anak pakai handphone mahal, just mata-mata nak diterima oleh anak-anak ke, diterima oleh rakan sekerja ke macam mana? Apa perasaan dia? Kita dengan Daya, macam mana Daya? Sebenarnya kan telefon jenama ni tak, bagi Daya tak ada pun untuk menunjukkan apa ataupun diterima oleh masyarakat. Sebenarnya Daya beli telefon berjenama sebab kepuasan. Macam Daya dah nak kerja and then kita belilah telefon yang berjenama sikit. Saya rasa macam puas lah kita guna nak kerja kan. Beli benda macam ni. Mau kepada kepuasan diri lah. Kalau Alifah macam mana? Yes. Alifah kenapa nak beli telefon jenama? Bagi saya tak adalah fikir sangat pasal phone jenama. Dia yang first point tu pasal cost phone, yang mana yang lagi murah, lagi berpatutan dan yang boleh tahan lama, tu je yang saya fikir. Tak ada fikir sangat pasal jenama-jenama ni, tak ada sangat. Okay. Kalau Farul Beruntung mak ayah dia bagusnya anak ni. Okay, kalau Farul macam mana? Okey, saya tak melihat pada jenama, okey. Saya melihat pada keselesaan menggunakan aplikasi yang ada dalam phone tersebut yang tidak merumitkan saya dalam menggunakannya untuk kerjaya saya. Saya cuma yang selesa tu yang senang diurus, okey, yang mudah dibawa ke mana-mana. Saya gitu je. Biasalah orang lama kan. Okey. Jadi anda semua bersetujulah harga yang tinggi menunjukkan kualiti yang tinggi dan lebih baik. Setuju ke tak dengan statement ini? Macam mana Puan Rozia? Tak selalunya. Okay. Harga tinggi, kualiti tinggi. Tapi majoriti lah. Kalau apa yang kita tengok dalam iklan-iklan dan sebagainya tu. Majoriti kalau jenama yang memang kita maklum dikenali ramai, memang berkualiti dan harganya memang tinggi. Okay. Itu kita tak boleh nafikan lah. Tapi terdapat juga harga tak tinggi tapi kualiti masih lagi boleh diterima lah, masih baik lagi. Ada juga. Tapi bergantung juga pada syarikat yang menguruskan, yang mengendalikannya lah. Okey. Kalau Daya macam mana Daya? Bagi Daya tak macam separuh setuju lah. Tak semestinya harga tinggi dia menunjukkan kualiti yang tinggi. Sebenarnya handphone ni dia punya harga tinggi based on penjenamaan sesuatu jenama je. Ada certain jenama yang memang popular, dia jadi harga dia lebih tinggi walaupun kualiti dia hampir sama dengan certain company yang lain. Faham. Alifah? Pendapat saya sama dengan Daya. Ini nak kena bagi soalan lain ni, dia kena mula dulu ni. Tak, sebab tak semua phone yang mahal dia kualiti baik. Tapi yang phone murah-murah pun ada yang juga yang kualiti yang baik, kualiti yang tinggi. Macam dengan tracer. Macam yang kau pakai sekarang ke? Lebih kurang lah. Macam iPhone lah. Dia kan mahal beribu-ribu, tapi dia punya bateri tu ada yang tahan lama, ada yang tak tahan lama. Phone yang macam saya pakai ni, phone Redmi, dia murah bawah 1,000 tapi tahan lama dia punya bateri. Promo phone ke? Tak ada siapa nak beli masalahnya. Jadi duta hari ni ke?
Okay, kita pergi ke soalan seterusnya. Okay, bila kita lihat harga ni kan, 59999. Apa yang perkara pertama yang muncul dalam minda? Kita tanya Alifah lah, rasa apa dulu? Fikir apa dulu bila nampak harga macam ni? Phone Redmi. Okay lah, dia terfikir harga phone lah. Okay lah. Okay, kalau Dayah macam mana? Bila nampak nombor ni rasa apa? Hilang. Dayah hilang ke? Talian hayat. Talian hayat. Okay, tak apa. Kita pergi ke Pak Roziah dulu. Perkara Roziah rasa pertama macam mana? yang muncul, apa maksudnya? Kira macam nampak harga tu rasa apa? Mahal ke? Murah ke? Atau terfikir benda lain ke? Harganya lebih tinggi lah. Sebab Rasa bila macam- kita genapkan dia akan jadi 600. Okay. Dayah, okey tak ni? Ya. Dia rasa apa? Lain tak ada. Rasa apa bila nampak harga macam ni? 59999. Dia terus gunakan je 600. Tak fikir apa sangat sebab nanti kalau bayar pun 600 je, tak ada 599 tak kira lah. 100. Okay, faham. Okay, kita pergi ke seterusnya. Okay, syarikat telco mana yang rasa mahal dan kenapa rasa sedemikian? Oh, soalan bahaya ni. Okay, Nak kita kena saman kan ni? Sebut. Tak ada. Boleh ke sebut? Ini hanya untuk tujuan akademik saja. Dah letak awal-awal disclaimer. Okay. Ayo, Kita kena start saman. dengan Dayah. Macam mana Dayah? Bagi Dayah, Telkom kot. Terkeluar. Kenapa rasa Sebab mahal? Dayah. So, kalau guna postpaid, rasa mahal sangat. Kalau guna prepaid, tak ada lah. Dapat mahal juga compare package yang ada, yang Telkom ada dengan syarikat Telkom yang lain. Harga Telkom mahal dan dia punya quality line pun tak okey sebenarnya. Sebab macam tak membaloi lah dengan harga dia. Okay, faham. Kalau Alifah? Tak pasti sangat mana yang mahal sebab sekarang ni pun saya pakai Celcom je. Tak pernah tukar lagi setakat ni. Memang start ada beli SIM card tu memang pakai Celcom je. Tak ada beli tukar SIM card lain. Okay. Kalau Fauziah macam mana? Saya rasa macam Digi. Okay. Kenapa rasa Digi lagi mahal? Pengalaman sebelum ni masa melanggan telco ni kosnya agak tinggi lah. Okay. Sebab tu sekarang saya tukar pada telco yang lain. Okay. Dengan kos yang lebih murah lah berbanding dengan Digi. Okay. Ada rasa tertekan ke kan, cemburu kan, nampak apa anak-anak ke kan, kawan-kawan Ni bagi orang ke, muda jawab dulu. rasa dia ada gadget yang lagi mahal daripada kita. Macam mana? Alifah tanya rasa Alifah apa? dulu. Memang kena. Alifah rasa apa? Ya, mula-mula tengok tu adalah juga rasa jealous, cemburu sebab nampak macam bila orang pakai yang memahal kan mestilah fikir, wow, orang kaya. Orang kaya beli phone memahal, adalah juga. Itu je lah. Okay. Kalau Dayah macam mana? Tak ada rasa pun tertekan ataupun cemburu. Sebab kita tak tahu kan orang tu beli gadget tu pakai duit dia ke ataupun duit parents dia, kita tak tahu. Tak ada rasa nak jealous ke. Kalau orang tu beli dengan duit dia sendiri, maybe jealous kot sebab dia mampu.
Tapi kalau parents yang belikan tak apa kot, tak rasa apa-apa sangat pun. Okey, kalau Puan Rozia pula macam mana? Saya tak adalah tergila-gila sangat bab gadget ni. Okay. Memang tak ada keperluan sangat pun yang gadget-gadget yang macam anak-anak muda yang heboh-heboh sangat tu. Okay. Saya tak ada. Pada saya tak ada tertekan, tak ada rasa cemburu. Okay. Yang penting phone yang saya gunakan tu boleh saya aplikasikan untuk keperluan kerja saya. Itu je. Okey, faham. Okey, kita dah settle dengan makanan pasal makanan pula. Kita dah settle dengan pasal raya. Dan gadget. Sekarang kita pergi ke makanan. Okey, dekat bahagian makanan ni just bagi soalan yang much more kepada pemerhatian. Just cuba jawab dengan secara simple dan ringkas je lah. Okey. Okay. Soalan pertama. Nasi lemak baru makan tadi. Okey, sekiranya harga makanan ini diletakkan dengan RM3 atau RM2.99, mana yang akan anda pilih? Pilih harga macam tiba-tiba kedai tu kan. Dia kedai tu ada nasi lemak. Dia jual nasi lemak satu jenis je. Tapi dia letak dua harga. RM3, RM2.99. Rasa akan pilih yang mana? Macam mana Daya? Kita start Daya. Beli je mana? Oh, tak tengok harga lah. Sama je harga dia, tak ada beza kan? Tak ada beza. Okey. Harga sama. Kalau Alifah macam mana? RM3 je lah. Sebab kalau RM2.99 tu, kalau ada baki tu macam malas nak pegang duit shilling. So nak genapkan RM3 je terus. Okey. Kalau Puan Rozia? Okay, kalau saya, kalau kedai yang sama tapi dua harga yang berbeza, memang tak ada terikat pun dengan harga tersebut. Okay. Kecuali presentationnya. Mungkin RM3 tu dalam bentuk Tupperware dalam plastik. Okay. Mungkin RM2.99 tu bungkus daun pisang. Jadi tengok balik pada situ. Ikut selera nak yang mana. Sebab pimai-pimai sama je, harganya sama. Okay. Dia dah keluar tadi bahagian Tupperware kan. Okay, ni. Nampak tak apa benda? Apa tu? Lobster. Ya, lobster. Oh, lobster. Jadi, adakah anda akan beli? Ni dia nak belanja. Adakah anda akan beli nasi lemak lobster ni sebagai sarapan harian? Tak. Okey, Alif. Tak ada. Okey, semua jawab tak ada. Tak ada. Ini satu lidah dah berapa puluh. Kalau sebulan sekali boleh lah. Okey, kalau Pak Azhar kata sebulan sekali. Alifah macam mana? Dia tengok dia punya rupa macam gitu pun dah macam mana Kak? Dia punya isi tu yang kurang. Tak cukup menyediakan. Tak cukup kenyang. Kau tengok isi. Lagipun tu udang tu lobster kot. Nak kena kopek-kopek tu lagi leceh. Okey. Semua kepada isi. Kalau Daya macam mana? Takkan kot. Tak pernah rasa lagi. Sebab bagi Daya nasi lemak simple yang paling sedap. Ayam goreng tu pun dah cukup sebenarnya. Telur mata. Ada ni ada dekat Setia Tropika ni, boleh rasa nasi lemak lobster. Itu lah. Dah boleh belanja kot. Satu hidang. Okey. Ni. Dia sama dengan soalan tadi kan. Manakah yang anda akan pilih? Makanan yang nasi lemak tu berbalut dengan daun pisang ataupun bekas plastik? Macam tadilah harga dia berlainan. Jadi akan pilih yang mana? Daun pisang ke? Bekas plastik ke? Puan Rozia akan pilih yang mana? Tapi dua-dua harga lain. Macam tadi RM3 dengan RM2.99 kan? Oh, ni harga lain ni? Harga lain. Tiba-tiba Tupperware ni harga RM5. Dia jadi mahal sebab dia Tupperware. Tapi daun pisang RM2 je. Jadi macam mana? Puan Rozia akan pilih yang mana?
Okey, kalau dari segi kalau beza harga dan presentation dia, tapi kedai yang sama dan kita dah Dia dah soalan lain. So dia tak kisah kedai mana. okey. Tak ada, bukan kedai yang sama. Dia bekas dia ni. Bekas Kita saja. bekas Okey, dia. okey, bekas saja. Okey. Dia bergantung pada keperluan ataupun selera pada ketika itu. Tapi selalunya nasi lemak ni dalam dengan daun pisang ori tu yang lebih lah orang kata. Faham. Lebih menepati cita rasa lah. Walaupun dia dibungkus dalam daun pisang saja berbanding dengan bekas yang lebih proper. Okey, kalau Dayah macam mana? Daya lebih prefer yang balut pakai daun pisang. Sebab tak tahulah, bagi Daya macam rasa dia lain sikit kot kalau compare makan dalam Tupperware. Tapi dekat Tupperware tu ada daun pisang tak? Lapik je. Tapi tak sama. Tu lapik dan dia balut aromanya lain. tak keluar. Lagipun kita nak jaga alam sekitar kan sekarang. So, Cik. Sekarang lah baru nak jaga lah. Yelah, betul. Okey, Alifah macam ni Alifah? Dia ikut situasi jugalah. Kalau macam pendapat Daya dengan Perozia, dia daun pisang tu lagi sedap nak makan. Tapi kalau dalam Tupperware tu dia senang nak makan kat mana-mana. Macam kalau pergi berkemah ke, pergi berkemping ke, buat apa panggil? Camping kemah lain Sekejap. Sama je kan? Yelah. Pergi macam beriadah dekat apa ni, macam Kedah Layang tu ke. Kalau makan pakai Tupperware tu lagi senang lah. Tak ada bersepah nak guna alas macam daun pisang tu je. Okay, tak kisahlah daun pisang tu ada tak ada Okay. Nak senang guna Tupperware. Okay. So Yana tak sayangkan alam sekitar lah. Tupperware boleh bawa balik. Okay, tak apa. Ini yang biasa yang kita tahulah kan. Kita ada roti canai hipster dan juga BTS meal daripada McD. So sanggup ke beli makanan ni hanya untuk ikut trend? Ke macam mana? Ke memang tak kisah? Alifah macam mana Alifah? Dia sebab nampak menarik, so kita cuba je lah. Hanya sekadar mencuba je lah. Kalau sedap beli lagi. Okay. More kepada mencuba dahulu. Kalau yang rasa adalah kedua. Kalau Dayah macam mana? Contoh macam dekat dalam ni BTS meal kan. Daya tak kebeli kot kalau nak ikut trend, sebab compare dengan regular punya meal sama je, tak ada beza, cuma sos dengan packaging je yang lain. Macam canai tu pun colour je dia je yang berbeza, tak ada rasa, tak ada sangat berbeza. So prefer yang lama punya, tak ikut trend sangat pun. Okay, pandangan yang berlainan. Puan Roziah macam mana? Okay, ni dari sudut pandangan mak-mak lah ya. Okay. Biasanya kalau anak teringin nak makan, biasa mak-mak ni akan cuba penuhilah keinginan anak. Okay, tapi dari segi, secara peribadi saya tak terikut sangat dengan trend. Okay. Kalau rasa nak makan, beli. Okay. Tak semestinya tunggu promo macam-macam. Okay. Tapi kalau anak yang minta, InsyaAllah akan dikabulkan. Itulah anak yang mana lah ni. Okay, jadi dengan berakhirnya kita punya soalan yang tadi tu, kita dah habis podcast kita. Okay, Jom Sembang Sahaga. Saya ucapkan terima kasih sangat-sangat. Mohon maaf sekiranya ada salah silap kata. Sangat menghargai atas kesediaan anda semua untuk join podcast ni lah. Okay, again, stay safe, stay home, kita jaga kita. Okay, itu saja untuk malam ni. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Cik Amin.
Terima kasih Terima Raya, lagi Fauzia. Alifah. Terima kasih.